Waalaikumsalam, Madam. Sebelum kami ada kelas tadi Ada kelas? Ya, Madam. Betul. Baru habis ke baru nak habis kelas? Belajar kan, tak apa. Kita ada 2 jam sebenarnya, 11, 12, 12, 1. So, Mida akan ambil 1 jam, 11 hingga 12 untuk Sainscom. Dan lagi 1 jam tu dah boleh buat tutorial lah. Okey, berapa ramai yang pergi vaksin? Yang Mida dapat info, siapa? Siapa yang pergi vaksin? Ada lagi ke yang pergi vaksin hari ni? Okey, sebenarnya kalau siapa ada appointment vaksin, katakan kena time medium, it's okay. Siapa nak on camera boleh on Semangat on camera pagi tadi kan, boleh continue. Waktu media pun boleh on camera. Ya, jangan ada waktu lain dok on camera kan, Sainscom tak nak on camera. Ada tak macam tu? Media ada dapat laporan waktu lain on je kamera. Waktu Sainscom tak nak on kan? Ada tak? Jahatnya Madam, siapa yang buat macam tu Madam? Ya. Tapi tak ada masalah untuk Sainscom. Siapa rasa dia nak on camera, dia on camera. So kita baru ada 32. Faster dah pukul 11 lebih. Siapa nak on camera on je lah. Siapa yang ada Unify kuat kat rumah kan. Kalau yang problem data tu okay lah. Okay, so hari ni Mida guna Meet juga. Nanti kan Mida nak guna Zoom. InsyaAllah next week lah Mida guna Zoom. Siapa yang belum install Zoom, boleh install Zoom dulu. Untuk kelas 212 dah ready kan hari tu? Dah install kan Zoom? Tapi sebabkan today combine dengan 222, so Mida takut jadi macam hari tu lambat nak start kelas. So boleh prepare 222, boleh prepare install Zoom lah untuk kita guna Sainscom next week. Next week insyaAllah Mida akan guna whiteboard lah. So Mida prefer nak guna Zoom. Okay, so tak cukup lagi ni, baru 34, 33. Mana yang lain ni? Jangan buat perangai. Ni baru minggu kedua. Ni baru minggu kedua. Minggu ketiga, sorry. Ni minggu yang ketiga. Week 3. Cepat Mida nak terangkan dulu. Please calling your friends. Panggil kawan. You ada group personal kat group masing-masing kan? Panggil kawan. Cuba scan kawan. Faster. Kalau lewat masuk setakat 5 minit okey lagi. Kalau lewat masuk sampai 10 hingga 15 minit tu dah melampau lah. Okay. So lewat 5 minit masih lagi boleh dimaafkan Abdullah ada? Adib? Ada. Abdullah tak ada ya? Abdullah Fahim? Azri? Azri pergi vaksin ke Azri? Azri Amira ke Madam? Oh ya, sorry, Azri Amira. Lain slow Madam. Azri ada, Azri Amira ada, so sorry. Farhan? Ada. Farhan Aziz? Ada Madam. Ada. Giri? Ada. Nampak Giri? Okay. Jamshir? Ada Madam. Leshan ada, bila nampak Leshan tadi kan? Ada Madam. Oh, okay. Syafiq? Ada. Syafiq Hamdani. Sebaru 34, cepat. Kita ada 21 campur dengan 21. Kita ada 42 patutnya. 42 untuk kelas kita ni, 42. Mana hilang ni yang lain, cepat. Kita ada 42 sepatutnya. Ketua kelas, Umar ada Umar. Ya Umar ke? Siapa ketua kelas? Kelas ni? Ketua kelas, panggilkan kawan yang belum masuk. Tengah panggil dulu. Panggil cepat. Tapi kalau tak masuk juga, nampak macam mana kan? Kalau ada reason yang kukuh, dimaafkan. Kalau tak ada reason yang kukuh, Mida pun tak tahu nak cakap apa. Okay, so tadi ada Shan, Syafiq Amrinda, Afiq Haikal ada. Syahmi, Muhammad Syahmi, Nabil Akmal. Tadi tak ada ke? Dia orang tak ada masuk ke kelas? Nabil Akmal ada.
Tadi tak masuk kelas juga ke? Tadi semua ada. Tadi semua ada. Lepas tu break pukul Medan nak cancel. Break pukul berapa tadi? Kelas tadi tak dalam 10:30. Oh, 10:30 break. Start pukul 8. Start pukul 8. Oh, 8, 9, 10. Berapa jam? Sebab pagi tadi Kemis 2 jam kan patutnya? Bukan 2 jam setengah. dari 8 sampai 10:30. 8 sampai 11. 3 jam ke? 3 jam Medan. Seronok kita orang Medan. Seronok kita orang 3 jam. Yelah Kak Syafiq. Betul ke ni? Yang lain 3 jam juga ke Kemis Ya, betul. Combine tak kelas 212 dengan 22 combine juga ke? Tak. Oh tak. Habis kelas 2 ni Syafiq 212. 222 kelas apa tadi? Kimia. Kemis juga. Actually biasanya standard macam waktu sekarang ni Sainscom juga sebab jadual online ni dia sama je. So cuma berbeza lecturer lah. Tadi lecturer untuk 222 habis pukul berapa? 10 sebelah kita naik. 11. Start pukul 8? 8 sampai 9 tutorial. Kuliah tadi. Kuliah. Oh, diorang direct dia orang combine dua-dua. Maksudnya tutorial, chemist tutorial dengan lecture dia combine 3 jam direct ya? Asing. Saya dah 8-9 tadi kuliah. Apa dia Rabia tu? 8-9 tadi kuliah. Oh, 8-9 kuliah 1 jam. Okay. So, fasa. So, maksudnya direct 3 jam lah. Untuk Sainscom memang 2 jam je. Amali pun 2 jam standard. 2 jam lagi tu untuk tutorial. Okay, tak apa. So, kenapa Medan tak nak takut nanti tak ada break sebelum kelas media. Lepas tu bila time kelas media nanti, time pula nak pergi makan. Tapi tak apalah, kalau you nak makan pun boleh makan je. Nak minum ke, nak buat kopi ke, nak buat tea ke, it's okay, no problem. Tapi dengarlah suara medium. Okay, bila nak attendance medium penuh juga. Anak yang penting lah. Okay, alright. So now Medan nak tunjuk dulu. Today, Syuhada ada Syuhada? Ada saya. Ada, okay. Alright, sebelum tu, tolong baca doa sekejap dulu. Ya Allah, Medan lupa dah. Baca doa, hari ni kita ambil imam. Siapa nak volunteer? Omar lah, Omar ada? Ada Medan. Okay, Omar baca doa dulu. Walaupun tadi dah baca doa kan, Ani baca doa juga untuk kelas medan. Supaya terang hati perut masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Rabbi salana sirrana wa yassirana umurana amrana tabisalina qalina. Amin. Amin Rabbal Alamin. Dah, Omar? Dah. Okay. Okay now, Media nak tunjuk. Syuhada, okay. Syuhada ada berapa orang yang key in dalam sistem JNT? Dalam 70 lebih, 74 macam tu. 70 lebih. 212 dengan 22 ada yang tak nak buku tutorial ke? Ada yang tak nak ke? Sebab belum key in? Okay. So, Izzat. Okay, siapa yang belum key in dalam sistem JNT, petang ni Medan nak jalankan buku-buku. Petang semalam Medan dah pergi collect antara kelas yang terawal yang akan proses untuk penghantaran untuk pelajar. Sebab ada lecturer lain tu hari ni baru nak collect order. So Medan petang ni nak proceed terus, nak hantar. Semalam Medan dah pergi ke Banting ambil buku. So yang pertama, semua orang akan dapat buku macam tak nampak nampak tak? Tak nampak Sekejap Medan buka background. Medan change background. Tak ada background lah. Okay. So nampak tak buku ni? Nampak Medan. Nampak
Mana dia nak ni? Nampak. Nampak kan? So ni ialah, ya Allah, mana dia punya ni? Sekejap. So ni buku color, tak kisahlah color apa cover dia, sebentuk dia macam ni. Okay. So ini ialah buku tutorial di semester. Kalau nak compare dengan tahun sama je, cuma ini berat sikit lah. Biasalah setiap sem dia akan bertambah collection soalan yang past year. So dia berat sikit. Yang ini yang tahun 2019, 2020. Okay, yang ni tahun 2019, 2020. So ini ialah this year lah, this semester yang terkini. Okay. So dia soalan dalam ni semua soalan tutorial. Buku ni bukan buku nota ya, bukan notes. Okay, notes Mida dah mention, dapatkan di portal KMS. Okay, untuk pengetahuan semua, portal dah boleh login untuk semua pelajar lah. Pagi tadi Mida dapat info, admin dah mention semua pelajar dah boleh login portal. Okay, so ini adalah latihan tutorial sahaja daripada collection tahun, tak ingat tahun bila. Okay, apa yang ada dalam buku ni, first page, nanti Mida petang ni, Mida akan post start post petang ni. So kat depan ni dia dah ada perancangan yang Mida tunjuk hari tu kan. So dia akan bermula dengan Aina. Dia akan bermula dengan yang kita bincang hari tu 1.1. So nanti bila sampai Mida nak semua orang copy paste balik lah, video balik dalam buku ni. Okay, supaya lebih mudah nak faham. Okay, ada soalan tak? Ini buku tutorial. Ada soalan tak? Medium nak bayarnya bila? Bayar tak ya? Belum lagi. Bayar belum lagi ya? Oh, tak payah bayar? Ha? Anggaran berapa madam? Anggaran buku ni RM10.25. RM10.25 satu buku ni. Lepas tu Mida ada extra nota. Kelas lain tak ada extra. Mida punya kelas dengan Mida ni ada extra lah. Mida punya extra, Mida akan bagi nota ni. Ada 1.0, ada tambahan nota smart note. Ini smart note yang kedua. So dia akan, semua orang akan dapat tiga benda. 1, 2, 3 dengan buku. Okay. Ada lecturer yang akan post buku saja, tapi Mida ada attach dengan smart note lah. Ada 2 handouts lagi. Okay. So bayaran tak perlu fikir lagi. Mida saya tekan dulu. Semalam pun Mida dah transfer 1,000 lebih untuk kelas Mida. Kelas Mida semua ada 88 orang lah. So Mida dah transfer semalam. Okay, fast lah. Okay, so itu saja untuk buku. Ada soalan tak? Siapa yang belum key in lagi dalam sistem yang Mida share hari tu dalam group, nak dapatkan buku yang Mida nak post petang lah Mida, lepas kelas ni Mida pergi JNT terus. Nanti JNT yang akan uruskan lah. Syuhada dah bantu Mida untuk key inkan dalam sistem JNT Syuhada. Okay, nanti bayaran JNT Syuhada berapa untuk pos Semenanjung? Semenanjung RM7 macam tu. Okay, untuk Semenanjung RM7. Okay, Semenanjung RM7. Buku RM10.25. Yang handouts ni RM2. Handouts tak apalah, handout ni kemudian tak payah kira lagi. Okay, so tentang bayaran tak payah risau lagi. Kemudian yang penting you dapat dulu daripada medium buku-buku ni untuk belajar. Okay, jelas tentang buku? Okay. Jelas madam. Kalau ada kawan yang bukan kelas medium yang nak beli, cuba tanya dia orang punya. Ustaz medium tak ada, medium cukup je untuk medium prepare untuk kelas medium sajalah. Ada kawan yang nak ke? Ada dengar kawan yang nak cuba? Tak tahu kan? Tak apa. Nanti saudara refer dengan lecture dia orang dululah. Okay. Sekejap. Okay. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya Izzat? Tak ada.
Okay. Sekejap, kita tengah share. Ada yang demam ke lepas vaksin? Ada yang demam ke? Tak ada. Okey je kan? Okey. Nampak media tengah buka sistem ni. Yang hari tu media dah share dengan 212 hari Jumaat. Tapi media nak ulang semula. Nampak kan sistem number? Okey. So apa yang media nak semua orang study untuk UPS 2, sistem number yang akan disoal juga dalam UPS 1 nanti. Okey. So take notes, today lecture kan, so media nak terangkan dulu untuk sistem number. So hari tu media dah terangkan juga untuk kelas 212 sebab 22 belum masuk kan. Okay, so apa yang kita nak fokus untuk peringkat awal ni iaitu bits and byte. Okay, bits and byte. Okay, try buat soalan ni dulu. Hari tu ada yang dah try buat kan, tapi media nak minta semua orang try buat lagi sekali. Okay, soalan ni. Convert 23 base 10 to binary. Try masing-masing. Gerakkan tangan tu sikit. Convert 23 binary. Yes? Yes? Screen tak nampak. Stream pergi ke mana? Stream. File lah. File tu Medan dah choose dah tadi file. Dia tak gerak ya? Oh no. Change pada file lain sekejap. Biasa Medan buat macam ni je. Choose. Ni. Tak dapat juga. Sama je tadi. Okay, nampak Okay. Okay, right. So now, okay, thank you yang bagi tahu Madam. Convert 23 base 10 to binary. Try macam mana nak convert daripada asas 10 kepada binary. Binary tu ialah 111 lah dalam bentuk 1010 macam tu. Okay, try dulu. Masing-masing cari kertas Pentinglah kat mana pun. Okay, dapat? Tak apa, tak perlu buat kemas-kemas. Yang penting try jawab. Divide by 2, find the remainder. Okay, berjaya? Dah? Berapa dapat? Dah berjaya? Okay, lagi satu. 156 base 10 to binary. Soalan yang kedua. Kena convert daripada 156 asas 10 kepada binary. Semua orang wajib buat Jangan tunggu kawan buat. Siapa seorang yang tak ada ni? 41 je ada sekarang dengan Madam. Okay dah? Okay dah ke?
Dah kan? Sekejap je tu. Okay, so kita tengok pada cara jawapan Okay, divide by 2. Okay kelas, kalau katakan jawab soalan perlukan decimal to binary. Okay, so nampak tak Medan highlight ni? Medan takut pergi lain pula. Nampak tak Medan highlight decimal to binary? Please respond. Nampak Medan. Okay, nampak Medan. Okay, katakan dalam exam nanti UPS 1, dia akan keluar soalan convert 23, maybe lah 23 ataupun saya makan 23 lah. Okay, convert something value, number, base 10, wajib letak nanti jawapan base 2 kat sini. Base 10 to binary. Kita nak dapatkan 23 ni kita nak convert ke dalam bentuk binary. Binary is dalam bentuk digit 0 and 1 lah dalam bentuk binary. So binary konsep dia ialah base 2. Wajib tulis jawapan base 2. Okay, so cara nak selesaikan dia, okay, ada pelbagai methods tapi untuk kaedah ni kita guna kaedah palang lah. So kita akan masukkan 23, kita akan divide dengan 2. Okay, so untuk dapatkan 23 to darab 2 darab dengan 11, kita akan dapat berapa kelas? 22, right? Okay, Medan terangkanlah kan, mungkin ada yang confuse juga. Okay, Medan terangkan. 23 nak dapatkan jawapan, kita bahagikan dengan 2. 2 darab 11, kita akan dapat 22. 22. That means 23 ni dia akan tolak 22, balance reminder dia ialah 1. Okay, so 2 times 11 get 22, right? So 23 dideduct dengan 22. So reminder kita ialah, baki kita ialah 1. Okay, so catat wajib catat dalam exam, ini adalah markah. Okay, next step. So kita continue darab 2 darab 5, 10, and then 11 tolak 10, dapat lagi baki 1. 2 darab 2, 4, 5 tolak 4, baki 1. 2 darab 1, 2, baki 0. 2 darab 0, baki 1. Ending, last kali make sure baki ialah 1 lah. Okay, so macam mana kita nak menulis jawapan? Read the reminder from below. Kita kena salin jawapan daripada bawah ke atas. So arrow anak panah ni wajib tulis dalam exam. Dalam UPS ke, dalam PSPM ke, wajib letakkan anak panah ke atas. Sebab Medan pernah jumpa student dia abaikan anak panah ni. So dia hanya catat jawapan saja. Ada juga yang catat terbalik. 11101. So salah. Okay. So jawapan kat sini kena catat daripada below, from below lah to top. Okay, salin je daripada 10111 dan jangan termiss perkataan huruf, base 2. Wajib tuliskan base 2 because kita nak dapatkan dalam bentuk binary. Okay, so ini ialah konsep convert from decimal to binary kan? Okay, so question number 2. Dapat sama tak ni? Okay, sorry, Media lupa nak tanya. Sama ke jawapan masing-masing? Sama? Sama. Okay. Sama. Okay. Mungkin ada yang ada nota ni kan. Tolong jangan tengok nota lah. Buat dulu soalan ni sama-sama dengan kawan. Okay, question number 2 sama. Okay, good. Okay, 156 kita nak dapatkan dalam jawapan binary. Okay, dalam binary. Okay, so Medium perlukan masing-masing buat nota ringkas nanti. Nota ringkas untuk fahamkan convert ni. Okay, walaupun sampai pelajar cerdik, pandai, tapi kadang dia careless. Tu yang Medan tak nak. Dah pandai kan, tapi careless dalam exam. So untuk jawapan ni pun sama konsep dia, kita guna konsep palang. So nak dapatkan 156 ni dalam bentuk binary. So step yang sama tadi, kita kena divide 2. Okay, divide by 2 lah. Kenapa by 2? Sebab kita nak dapatkan base 2. Base 2. Base 2. Ada juga tanya, Bila kenapa nak convert dengan 2? Yalah, sebab kita nak dapatkan dalam binary, so kita kena bahagikan dengan 2. Okay, so ni pun konsep dia sama. Kita akan dapatkan balance, bakilah reminder dekat sebelah kanan ni yang kita catat ni. Dan kesilapan pelajar juga yang Medan jumpa, pelajar hanya selesaikan sehingga sini saja. Ini pun ramai juga yang buat mistake, kesilapan. Okay, pelajar dia selesaikan masalah ini sehingga 2 darab 1, 2, kita dapat 0, okay, settle. So and then dia pun catatlah jawapan 0, 0,
111000 base 2. So memang salah lah. Dia tertinggal lagi satu digit satu di bahagian bawah sekali. Dia sambil dia cakap selesaikan sehingga kosong. Okay, tu kena alert kena take note yang tu. Okay, so kita balik semula kepada teori kita lah. Okay, so ini ialah okay, Medium ulang semula Okay, ini adalah konsep yang Medium nak semua orang fahamkan balik penggunaan konsep IPO tu. IPOS, input, process, output, and lagi satu storage lah kalau dia nak save dia punya file. Okay, ini adalah contoh situasi yang berlaku lah. Kita input types of the data. Type of the data kita boleh call sebagai text, audio, video, graphics, animation. Okay, so bila kita convert, komputer dia akan study, dia akan baca apa kelas? Digit, binary kan? Either 000, 011, macam ni lah. Ini ialah dia punya computer data yang akan diproses. So dia akan masukkan ke dalam kita punya sistem unit. Okay, bukan dia point pada monitor. Monitor dia tak baca, monitor dia hanya paparkan, dia akan display kita punya output lah. So yang akan proses ialah di dalam sistem unit iaitu processor. Setakat ni clear gambar rajah ni? Okay, don't worry, gambar rajah ni dia takkan biasanya dia takkan soal, dia takkan suruh kita lukis lah bentuk-bentuk macam ni. Yang dia akan soal yang ini. Yang dia akan soal yang inilah. Ini yang akan disoal biasanya lah. Ini soalan yang selalu sangat ditanya. Macam mana convert tu berlaku? Okay, macam mana binary tu diproses untuk dapatkan komputer tu faham. Okay, ini yang akan disoal dalam exam lah. Okay. Okay, semula bits. Okay, bits is smallest unit. Dalam exam pastikan letak perkataan smallest unit of the data lah. Okay, so mention bits is a 0 and off. 0 mewakili 1, off mewakili 0. Okay, so 1 and 0 is a natural language of a computer. Dia konsep dia macam ni. Dalam komputer, okay, dalam komputer normally kita guna berapa bits? Okay, cuba beritahu kat meja siapa yang faham kan komputer dia sebenarnya dia baca berapa bits? Ada yang 32 dan 64. Okay, dalam komputer lah kan normally kita akan guna 8 bits. Okay, kita akan guna 8 bits for a byte. Tapi nowadays ada juga sistem komputer yang guna 16 bit per byte ataupun karakter. 32 bits per byte ataupun karakter. Bits and byte tu sama dia punya tu. 64 bits per byte of karakter dan lain-lain lah dia punya bits. Tapi minimum kita akan biasanya komputer dia akan starting dengan 8 bits lah. Okay, 8 bits. Kalau 8 bits dia akan kumpulkan 8 bits tu dia akan dapatkan sebagai karakter lah. Nanti dia akan tunjuk ini. So 8 bits, kena faham ya macam mana berlakunya byte. Okay, 8 bits. Nampak ni nak dapatkan 1 byte nak dapatkan 1 byte, kita kena gabungkan 8 bits. Okay, ada berapa bits dalam 1 byte? Soalan medium. Good, 8. Contohnya N. Dalam N ni ada berapa bits? 8. Betul? Okay, 8. So dalam exam nanti dia akan tanya numbers mewakili berapa bytes? Numbers mewakili berapa bits? Numbers mewakili berapa bits? So kita kena kira lah. Satu N ni, dalam N ni adalah byte kan, 1 byte. Tapi dalam 1 byte ni ada 8 bits. So kita kena darab semua untuk dapatkan berapa bits. So kalau ikut byte ada berapa byte sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini dia ada 6 byte. Okay, kat sini kita ada 6 byte. Tapi how many bits? So maksudnya 6 tu dia kena darabkan dengan 8 lah untuk dapatkan bits.
dalam number ni. Okay, yang tu clear? Okay, that's why kat sini dia mention, okay, what is a byte? Byte is a gabungan lah, 8 bits group together. So digabungkan, bits tu digabungkan, dapatlah satu byte lah, as a unit lah, kita panggil unit juga. So a bytes provide enough different combinations of ones and zeros to represent 256 individual character. Okay, so dalam 256 karakter tu ada digit, ada uppercase, ada lowercase, so macam-macam lah yang akan kita jumpa nanti. Okay, ini adalah proses komputer bukan manusia, komputer punya proses. Okay, so continue. Okay, yang ni Mida nak semua kena faham. Binary code alphabet reference. Tak perlu hafal tapi kena faham. Tak perlu hafal tapi Mida perlukan semua orang kena faham. Okay, ini adalah contoh binary code, common keyboard character and their equivalence binary number representation. Sebenarnya user hanya nampak keyboard, physical keyboard. Di sebalik keyboard bila kita enter A, so dia akan baca A dalam bentuk binary lah. Okay, so apa yang Mida nak semua orang faham? Okay, volunteer 212 volunteer, siapa nak volunteer terangkan? Okay, Putri Ayu ada? Putri Ayu? Ada. Okay, Putri Ayu boleh how later convert to binary form and back. So ini contoh T dia nak T. Dalam exam mungkin dikeluarkan S, mungkin X. Okay, ini T hari ini kita study T. So how? Putri boleh terangkan secara ringkas? Apa yang Putri faham? Kita yang keyboard tu macam kita tekan dia input. Lepas tu yang input tu dia diproses guna processor. Apa yang diproses? Okay, step yang tadi ni T kan, user enter T kan. Okay, contohnya Putri press T. Okay, so press T. So step yang pertama, okay, user Putri press the capital letter T. Yang shift plus T ni is dia punya shortcut lah Tak perlu letak pun tak apa dalam exam kalau nak cepat. Tapi kalau nak terangkan pun it's okay, boleh. Shift plus T key. Kalau confused tak payahlah, direct je. A user press the capital letter T, kena mention dalam exam huruf apa yang telah di press. Okay, on the keyboard. Kena mention lah on the keyboard. Okay, continue Siti. Putri, continue. Okay, dah press dekat keyboard tu. Ni akan diproses lah guna processor. Okay, proses. Okay, ni part input kan. Okay, ni part input. Step 1 and then step 2 pergi ke mana? Proses. Okay, macam mana? Processor lah, dia proses yang kod dia dapat tu. Okay, so binary number. Prosesor duduk dalam apa? CPU. Ke motherboard. CPU. Processor is a CPU juga. Microprocessor pun is a CPU juga. So kalau siapa yang nak guna perkataan CPU is CPU sahaja. Siapa yang nak guna processor saja. Siapa yang nak guna microprocessor saja. So 3 terms tu samalah. So normally biasanya pelajar akan tulis sama ada processor ataupun CPU lah. Okay. So boleh guna je dua item. Okay, maksudnya yang T tadi tu Putri, apa yang Putri mention tadi, dia akan masukkan dalam sistem unit kan. Sistem unit ni. So maksudnya CPU tadi berada dalam sistem unit. Okay, processor berada dalam sistem unit yang kotak ni. Tapi dekat mana processor tu berada? Di bawah fan tu. Maksudnya di bawah on the motherboard. Di atas motherboard. Itu kedudukan processor yang akan proses T. Okay. So that's apa berlaku Putri? Kawan-kawan nanti boleh tanya Putri untuk part mana yang tak clear. Okay, continue Putri. Good. Ataupun Putri atau kesempatan dekat kawan-kawan yang lain. Okay.
kod huruf T tu dia akan convert jadi binary code Okay. lah. Okay, ASCII lah dalam konsepnya kita akan Itu guna. output dia. Okay, dia akan proses dalam bentuk ASCII binary code. Okay, and then itu yang step ketiga dah kan? Okay, step ketiga. After code, Lepas tu yang T tu dia akan convert lah jadi image T. So itu output dia dekat monitor lah, dia akan display okay, so dia akan go dekat through pada monitor tu. step 4 ni lah kan, dia akan convert. Maksudnya T tu kat mana? T ni hanya ni on site T ni dalam site ni. Actually tak adalah kita perlu nak terangkan semuanya dalam exam, jenuh. So kita perlu terangkan T sahaja dalam term site ni. Okay, dalam perkataan site ni, so T ni je yang akan kita terangkan. So dia akan paparkan display pada monitor lah apa yang dia key in. So automatic ternampak lah huruf T tu. Bila dah di-convert, kalau tak akan wujud lah T ni kalau tak duduk stuck dekat sini. Tak keluar lah T ni. Contoh. Okay, so kat sini after processing, step number 4, the binary code for the capital letter T is a convert to image. Betul? So daripada binary tadi tu dia convert pada image. So kita akan nampak lah T terpapar dekat monitor. So apa yang Madam nak tekankan untuk student Madam, fahamkan step 1, fahamkan step 2. Actually student boleh kembangkan lagi sebenarnya step 1 ni apa yang diguna pakai, apa yang berlaku. Kita mention lah kita guna keyboard. Ni kan ada mention keyboard. Kat sini dia pakai processor. Kat sini dia tak ada mention processor kan. Boleh terangkan lagi menggunakan processor untuk proses. Then step yang ketiga dia convert to binary. Then step yang keempat dia akan proses ke dalam bentuk image. Okay. So gambar rajah ni dia akan menunjukkan macam mana letter convert to binary form and back lah. Tu je punya proses. And then dia akan proses semula lah, dia akan masukkan huruf lain pula. Contoh macam tu. Okay, ada soalan? Ada soalan setakat ni? Clear kan yang Putri terangkan? Jelas Madam. Okay, good. Kalau tak faham, tak clear kena tanya sebab dalam exam tak ada siapa nak bantu nanti. Dah lah online nanti kan? Medium pun dalam proses membuat soalan UPS. Tapi UPS berapa Medium tak boleh mention lah, Medium punya part. So pastikan online nanti bila jawab exam tu betul-betul, kalau boleh open book, pastikan betul-betul open book. Cari jawapan yang betul. Medium tak nak open book duduk relax je, jawab je tanpa buka buku. Okay, UPS semua online memang online. Daripada PSPM pun Medium tak show miss. Rasa online juga kot. Takkan nak datang college kan? Okay, next. Ada lagi tak siapa yang nak tambah? Ada student Medium yang lain nak tambah untuk part convert ni? So take note yang tu penting. Okay, soalan yang seterusnya yang biasanya keluar, difference between bits and byte. So senang cerita untuk bezakan kedua-dua number system. So comparekan dari bentuk size dan juga usage dia sahaja. Yang lain tak perlu fikir. So macam mana nak bezakan dia? Tadi Medium dah bagi tahu kalau bit perkataan smallest unit wajib, ini ialah point, satu markah. Okay, smallest unit of data. Nanti bila UPS kan ada masa mungkin you all nak tengok boleh buka buku kan atau notes. Janganlah copy. Benda tu kan online kan. So janganlah copy the smallest unit data sampai sini saja. No, peluang dah depan mata kan. So copy je semua ni, masuk dalam Google Form tu. Okay. So jangan cakap Medium tak payung. So jangan hanya setakat sikit-sikit saja nak cepat nak kejar masa kan. So direct copy complete set ni. Jawapan untuk menerangkan size untuk bit. Sama juga dengan bytes. Okay, combine 8 bits group together ni kena copy from sampai sini lah. Okay, jelas? Itu tips Medium untuk you all jawab untuk compare nanti. Jadi Medium, kami dihalalkan untuk meniru lah ni. Rasanya bila open book kot. Open book. Okay. Kalau nanti keluar arahan tak boleh tengok, kalau tengok juga Medium macam mana? Nampak kan? Medium tak nampak kan? So pandai-pandai lah macam mana nak handle soalan tu. Pastikan dapat jawab dengan
Betul. UPS 1 diambil markah markah besar. Contohnya dapat 20 per 20, 20 tu media akan key in dalam markah. Contohnya Syafiq. Syafiq 20. Macam itulah, nanti 20 campur lagi convert bagi dengan 3. Kita ada UPS 3 kan. So pastikan score lah daripada UPS 1. Jangan duduk long-lay sangat, duduk relax UPS 1. So UPS 1 terus kena perform. Soalan semua dalam Google Form lah. InsyaAllah dalam Google Form. Okay. So usage kegunaan yang perlu kita compare dari segi dalam bentuk unit apa. So macam ni KB, kilobyte per second. Tak perlulah tulis panjang. KBPS ni stand for kilobyte per second, tak perlu untuk wakilkan unit ni hanya mentionkan KBPS, kilobyte per second, megabyte per second, gigabyte per second. Ini adalah penggunaan untuk bits. Kalau bytes kan dia lebih besar daripada bits kan. So nilai dia tu dia akan tambah lah daripada 3 tadi tu ditambah lagi apa ni? TB. TB apa? Stand for what? T stand for what class? Tera. Okay good. Terabyte. P petabyte. Okay? Petabyte. Ya, peta, betul? Petabyte. So KB, MB, GB, TB, PB itu ialah mewakili pengukuran untuk storage byte. Okay. So pengukuran untuk measure storage untuk byte lah. Okay, katakan soalan tu diperlukan difference between bit and byte hanya ada 2 markah. Okay, bolehlah bagi ini dengan ini saja. Kalau nak bagi ni pun boleh. Tengok pada space lah. Kalau 2 markah boleh bagi poin yang pertama sahaja. Okay, kalau katakan dia perlukan usage juga, so bolehlah bagi jawapan yang dalam bentuk pengukuran dia. Okay, make sure 1 to 1, 2 to 2, make it clear untuk bits and bytes. Okay, media nak semua orang faham bits and byte. Okay, so next, now part ni dah masuk convert lah. So semua ni ialah kiraan sahaja. Jarang tanya difference between binary and decimal tu, jarang tanya lah. Tapi soalan yang biasa kan keluar ialah convert terus kiraan. So Sam ni dibalik kira-kira sikit lah. So media rasa 212 dengan 22 mesti suka bab kira ni. Dia tak perlukan kita banyak sangat menghafal. Okay, so untuk yang 1.2b dengan C, media ada extra lagi nota kejap lagi. So convert between binary and decimal. So kat sini dia ada 2 point lah. Dia terbalik je, dia akan duduk, dia akan tanya. So convert daripada binary to decimal and decimal to binary. Dia akan tanya balik macam tu. So apa yang medium perlukan daripada pelajar medium? Semua orang kena buat satu nota ringkas. Buat satu nota ringkas. Belum? Oh okey. Sekejap ya, sekejap. Continue. Okay, so apa yang perlukan, make sure nanti buat masing-masing punya notes lah, nota ringkas. Simple je, bagi satu contoh, bagi satu step methods untuk solve the problem. Okay, binary to decimal, decimal to binary. Okay, so ini contoh gambar lah sebenarnya. Okay, banyak soalan medium. Binary dalam bentuk apa kelas? Binary? Binary? Base 2. Yes, good. Base 2. 1010 itulah. Okay, decimal. Number apa? Yes. Okay, base 10. Masukin dalam bentuk number lah kan. Maybe 76 base 10. Macam tu. Okay. So itu ialah decimal. And then terbalik pula. Bila soalan tu dia akan bagi bentuk decimal, dia suruh kita convert to binary. So either lah. Ataupun dua-dua dia akan tanya nanti dalam UPS 1. Okay, so ni take note. So binary to decimal kena clear, decimal to binary pun kena tahu juga nak solve dia macam mana. Okay, seterusnya kita akan masuk pada hexadecimal. Okay, there's hexadecimal. Describe why hexadecimal notation is used. Sebenarnya dalam komputer sains memang banyak pakai hexadecimal lah. Okay, kita skip kepada kelas. Nota ni Medan dah bagikan last week, betul tak? Nota ni Medan dah bagikan? Okay,
So nota, media tak bagi tau, media tak post. Nota masing-masing punya initiative, either dia nak print out ataupun dia nak tengok secara soft je melalui handphone nota. Tapi pada media, kalau yang problem pada printer kan, macam mana boleh cakap tapi kena adalah hard copy. Tapi tak perlu print, rasa macam tak nak print semua pun, pilihlah nota mana yang rasa penting. Okay, so media dah bagi, boleh print sendiri nota. Okay, decimal numbering system is a numbering system that represent all numbers using 10 symbol. Ya, 0 hingga 9. Kan, decimal numbering system. Okay. Jaranglah soalan tu ditanya define about numbering system tu. Dia akan straight to the point, dia akan soal kiraan lah. Okay. So ini pun sama, dan numbering system that has just 2 unit. Okay. Kalau ditanya binary juga kan, kita perlu mention digit 0 and 1 called bit. Okay, itu ialah binary. Pandai-pandailah goreng. Okay, tapi kena adalah mention 0 and 1. Contoh, bagi contoh. Dalam exam, katakan dia nak tentang binary, bagi je example, hantam sajalah 0101 base 2. Pun boleh dikira pelajar tu faham lah. So medium akan bagi markah untuk penerangan. Ada perkataan 0 and 1 and ada contoh, dikira boleh dapat markah support lah, markah tambahan. Bukanlah markah tambahan apa, maksudnya kalau kekurangan markah pada bahagian point yang tak ada tu, at least ada example. So dapatlah juga example. Okay, so yang ni kelas, yang ni biasa jumpa kan jadual ni. Jadual ni melentang, nanti dia akan buat memanjangkan table ke bawah. So ini dalam bentuk table, so tak perlu hafal. Tapi kalau dapat soalan macam ni, kita dah faham kan, 0001, 1 ni mewakili berapa? 1. Okay, kelas, you all masih dengan medium? Yes, madam. Yes. Yang lain? Kejap lagi bila nak tengok siapa yang last yang tak keluar. Nanti bila nak screenshot. Yang tak keluar-keluar tu entah mana pergi kan. Salah. Bila akan keluar orang yang terakhir. So Mida akan tengok siapa yang duduk dengan medium lagi kan. Okay. So kalau jumpa soalan macam ni, 0010, okay, kita dah set dah. Kalau this one ialah 1, ini ialah 2. Tapi kat sini kalau dia 0, hanya ada 1 untuk mewakili apa? On ke off? On kan? So kalau on kat sini ialah 2. Okay? So kalau 3, maksudnya 2 tambah 1 jadi 3. So ini ialah 4. Sebab ini kosong kan? So ini ialah tak ada nilai. Ini tak ada nilai. So bila dia on dekat number 3 ni, dia mewakili 4 lah. Faham kan maksud medium? Faham tak maksud medium? Tak faham. Faham kan? Actually ni basic lah. Basic masa you all SPM tu dah belajar ni. Siapa yang ambil fizik, then maths, maths pun ada juga. Okay. So, mungkin dulu jadual kita sampai 3 je. Tapi bila matrik kelas ni dia sampai 4 lah. Actually sampai A, B, C, D, E nanti. Continue. Tak faham tanya medium Medium tanya hafal ke apa? Apa? Tadi Hafal tu hafal? Tak payah hafal. Ni, tak payah hafal. Ni kena faham je. Konsep dia. Itulah kalau guna mic, Medan tak nampak saya bercakap. Kalau Medan guna Zoom, Medan nampak dia ni. Medan tak nampak kalau guna mic. So ini adalah jadual jadual untuk kita tentukan nilai dia nanti. Kalau kita jumpa macam ni, so kita dah boleh bagi jawapan dah. So kalau macam ni ialah 6. Okay, so continue. Okay, so example of binary number system and equivalent decimal. Okay, so ini jadual. Okay, jadual ni kelas. Okay, decimal 0 to 9 kan. Okay, kalau binary, so konsep dia 00, 001, 0010. So ni tadi dia twistkan balik dalam bentuk jadual ni. Yang Mida tunjuk tadi, so dalam bentuk jadual. Tadi melentang kan ke bawah. So sama je. Okay, ini pun sambungan dia lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So sambung lagi lah sebenarnya. Tapi sampai 15 je ni.
Okay. Setakat ni okay, boleh follow media. Dah pukul 11.55. Kejap lagi. Semua orang dah ni ke? Okay, nota yang, tutorial 1.2. Ramai dah print ke? 1.2. Kalau tak print pun tak apalah, boleh contoh-contoh dulu. Mungkin buku media 3 hari kan baru sampai lah kot. So nanti boleh try buat lah 1.2 untuk bahagian number convert ni. Okay, next. Ini kita dah try buat tadi. Semua orang dapatkan jawapan macam ni. Tak ada soalan kat sini? Semua faham? Yes. Yang ni kan, kalau kita convert guna calculator boleh? Okay, kalau kita convert guna calculator, tapi dalam exam kita kena show dia punya working, jalan kerja. Ini wajib ni. Ini ada markah ni. Kalau siapa yang letak step jalan kerja, so ni adalah markah. Kalau macam media marking, so kalau kat sini kan, okay, convert 23 base 10 to binary, dia akan bagi markah kat sini maybe 3 marks. Kalau konsep kat sini 1, 2, 3 lah, 3 mark. So media akan tanda tau, media akan cari jalan kerja tu. Kalau convert guna, ada setengah student dia nak cepat kan, dia terus equal kat sini, terus letak 1011 base 2. So rugilah, dia hanya dapat 1 markah saja untuk jawapan. Tapi untuk jalan kerja dia tak ada. Dia macam konsep maths juga lah, matematik orang akan dapat markah bahagian jalan kerja kan. So untuk bahagian convert pun kena show juga step by step. So ini media akan tanda satu-satu tau. Media bukan tanda zerak macam tu. Media akan tanda ini betul. So ini betul. So zerak ketiga ni ada base tu. Base tu media makan monitor lah. Okay, ada base tu. So ini dapat 1 markah. So ini bahagian kerja ni dapat 2 markah. So complete 3 markah bahagian ni sahaja. Banyak kan markah, betul? Daripada kita guna calculator dan kita tak show dia punya jalan kerja, so kita rugi 2 markah lah kat situ. Bagus yang bertanya, tanya. Harap bantu kawan yang lain juga. Takut kawan lain tu straight je. Guna calculator, pak je jawapan kan. So rugilah 2 markah. Markah bukan 3 markah, bukan untuk markah jawapan sahaja. Pecahan markah untuk jalan kerja pun ada part dia juga. Sama juga yang ini. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, so ni sama juga. Tadi step dia punya mention tu kan, divide by 2, find the remainder. Okay, convert 56 ni dan dah cari dah. Ini tak cari lagi. Ni nanti boleh try this, convert 56 ni, nanti try lagi. Ni ni typing dia ni, 56 ni dia selari ni kedudukan dia, bukan macam ni. Okay, next. Medium perlukan untuk step yang kedua. Maksudnya dia terbalik. Tadi decimal to binary kan? Bentuk dia, jalan kerja dia macam tadi. Binary to decimal, bentuk dia macam ni. Medium perlukan semua orang buat jalan kerja macam ni sebiji. Okay, sebiji. Jangan directly guna calculator, terus pump jawapan 29 base 10. Rugi sangat. Okay, so jangan buat kesilapan. Tunjukkan step 1, step 2, step 3. Okay, media terangkan dulu step 1. Step 1, kita perlu key in dulu soalan. Okay, kelas, tengok depan. Tengok depan. Tengok slide medium. Okay, first kali turunkan dulu soalan. Okay, convert from binary. Turunkan soalan ke dalam step 1. Row yang pertama. Okay, so key in lah 11101. Okay, step yang kedua, mula-mula memang kita rasa kikuk sikit. Kalau siapa yang tak biasa buat jalan panjang ni kan, so dia kena biasakan lah. Step tu, barulah kita akan masukkan nilai apa? Step tu. Okay. Nilai tempat. Nilai tempat. Okay, so Aimar ada Aimar? Aimar Haizat. Ada medium. Okay, Aimar, tolong terangkan dekat kawan-kawan dan medium macam mana nak dapatkan step 1, step 2, step 3 dari segi apa yang you faham daripada soalan. Soalan. Dia nak tukar kepada apa ni, base 10 kan? Daripada to decimal, okay. Lepas tu kita letak dulu 2
dekat bawah tu semua. Lepas tu kuasa dia ikut. Aha. 0, 1, 5. From right to left, betul? Okay, Lepas tu supaya tak. tekanlah kalkulator. 200 jadi 1. Aha. Lepas tu darab dengan 1 dapat 1. Ini tak payah buang masa, jangan duk tekan kalkulator. Okay, kalau 200 terus 1, ni 201, 2, ni 4, automatik dalam kepala kita dah nampak kan. Terus catat je. Cuma kalau confuse je lah nak guna kalkulator kan. Kalau pada medium, direct je. Kalau dah nampak 200 ni, pak 1. Catat je, jangan ingat benda ni medium tunjuk suka-suka, kena catat ni markah. Ni markah. Okay, so catat 1, 2, 4, 8, 60. So barulah kita step yang seterusnya lah. Aimah. Benda ni nampak macam remeh kan? Benda ni nampak macam remeh tapi sebenarnya markah tu. Okay, Aimah. Seterusnya tambahlah semua tu. Last step number 3. So kita just tambah je lah. Okay, tambah macam tak ada masalah. Kalau siapa nak letak plus pun boleh, tak nak letak plus ni pun it's okay. Ini medium cuma nak tunjuk lah. Maksudnya 16. Mungkin ada yang tanya medium macam mana dapat 29. Okay, 29. Hasil 29 ni refer pada kita punya last step lah, step yang ketiga ni. 16 campur 8 berapa? 20? 24 right. 24 plus 4, 28 plus 0, 28 plus 1, 29. So 29 base 10, jangan tertinggal base 10 ni. Ni media yang risau sangat, ramai sudah macam laju je nak jawab kan, sudah tertinggal base 10 tu. So wajib janganlah besar gedabak. Ada media yang jumpa 2, 9, 10 besarnya dia tulis, tak boleh, dia kena kecilkan sikit. Yes? Okay, soalan? Madam yang 16 darab 1 tu kena buat tu? Kena buat. Tunjuk je jalan kerja dia. Tapi kalau katakan 16 darab 1, 16 kan? Okay, katakan nak cepat masa dalam exam kan? Ini boleh dimaafkan lagi lah kalau macam medium pandang ni. Tapi kalau macam nak tunjuk lagi step dia tu lagi bagus lah sebenarnya. So kat sini step yang kedua ni kita boleh tunjuk 1, 2, 3. Okay? Kalau katakan ada yang student dia skip, step kedua ni terus dia letak 16, 8, 4, 2, 1. Kan? Kira markah 1, 2, 3, 4. Boleh lagi lah. Boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau medium nak lah, sudah medium buat complete set macam ni. Biarlah kita anggaplah pemaiksa tak faham. Okay. Tapi sebenarnya kalau letak 204, memanglah kita faham 16 kan. Tapi kita nak pecahkan dia lagi. 16 ni macam mana kita nak dapatkan 16? So kalau 16 darab 1 dapat 16. So maksudnya darab 1 ni sebenarnya macam mana dapat 1 ni? Mungkin ada yang tanya. 16 darab 1 ni 1. 8 darab 1 sebab 1 ni. 4 darab 1 sebab 1 ni. Mungkin dia yang tanya, sebab dia yang tanya medium juga hari tu kan. Macam mana nak tentukan 1011 ni? Based on soalan. So kita darablah balik. 16 darab 1. Sebab tu media suruh tulis supaya tak confuse. 8 darab 1. 4 darab 1. Yang ni 2 darab 0. Ni 1 darab 1. Okay? Boleh? Okay, and then so ini adalah cara step untuk kita dapatkan dalam jawapan desimal. Okay, so make it clear. Soalan nanti akan keluar, dia akan tanya daripada decimal to binary, binary to decimal. So get ready lah, bersedia. Okay, so ini adalah contoh soalan convert, tapi try this, media tak tunjuk jawapan dia, nak masing-masing try buat. Boleh buat sekarang, nak tahu jawapan je? Okay, buat sekarang. Lambat kan? Tak apalah KIV. Masing-masing try. Bila nak teruskan dulu. Try this dah dapat catat soalan ni. Daripada binary ke decimal. Okay. Okay, ni to base. From base. Okay, ini adalah nota yang diringkas, maksudnya tunjukkan lagi lah. Sama je macam tadi. Tapi nota ni digabungkan dalam bentuk jadual. So base binary to decimal. Inilah bentuk dia. From decimal to binary.
So ini ialah bentuk jawapan yang perlu. Okay. So sebenarnya slide ni pun dah memudahkan nak fahamkan macam mana nak buat. Okay. So next, okay, hexadecimal. Okay, boleh masuk hexadecimal? Okay, dah pening-pening dah. Tadi pun dah 3 jam kan. Sambung lagi medium, pening lah pula. Okay, tak apa, medium memang nak ambil sejam je. Sebabkan tadi lambat, dia yang lambat masuk kan. Sekarang dah pukul 12:05 sekejap je medium ambil masa. Okay, medium tunjuk je. Nanti semua orang study, masing-masing study. Hexadecimal pula, macam mana nak convert from hexadecimal. Okay. Untuk hexadecimal, kita akan study hexa simbol ni from 0 to F. So nanti kalau dalam exam keluar 9A, janganlah panik. 9A, kalau 9 mewakili 1001. Tapi kalau A, kita tak bolehlah tulis dalam bentuk jawapan yang kita nak bagi tu A, kita kena convert. So 1010 mewakili A. Tapi kalau dalam exam, dia minta kita tunjuklah macam mana kita nak dapatkan A ni. So ni jadual ni membantu jugalah untuk kita buat double check. Okay. So nanti boleh try express 255 base 10 in binary number. Nanti boleh cuba Sudah ada beberapa soalan yang dia minta you all try, 2 kan? Ini 1 dengan yang atas tadi tu 1. Okay. So ini pun boleh cubalah. Boleh kelas? Itu saja. Boleh. Tak payah jawab, boleh. Okay. Betul dah. Lapar ke? Lapar? Ya. Yeah. 9 tambah nilai A. Tapi dalam exam, dalam contoh soalan tutorial, nanti akan jumpa tahu dalam buku tutorial ni, bentuk soalan-soalan macam tu banyak. Okay, medium tunjuk yang ni. Nampak tak slide medium ni? Gambar elephant ni? Nampak. Okay, medium masuk sikit medium tunjuk yang 1.2, D dan E. Okay. So, okay, yang ni slide ni medium belum bagi kan? Nanti medium akan bagi. Ini adalah convert hexadecimal to decimal and hexadecimal to binary. So ini tambahan lah, sebenarnya kita kena study binary, decimal, hexadecimal. Okay, so untuk UPS nanti mungkin keluar sedikit lah kot yang hexadecimal ni. Okay, so bila tunjuk dulu. Okay, ini konsep dia lah, kita kena faham dalam exam nanti apa yang disoal. So decimal to hexadecimal, kita akan jumpa juga kena convert from hexadecimal to decimal. Okay, binary to hexadecimal dan hexadecimal to binary. Okay, so 4 item ni, 4 perkara ni memang kena fokus untuk exam. Okay, boleh jelas? Samalah tadi, decimal to binary, binary to decimal kan. So bila dah masuk dekat hexadecimal, dia akan tanya balik lah untuk decimal dan juga binary. Okay, setakat ni pening ke? Tak kan? Okay, number system ini ialah hexa lah. Okay, Medan akan share juga slide ini untuk hexa. Medan tak perlu terangkan sebab dia banyak kiraan. So boleh tengok nanti mana yang tak faham, boleh bincang dalam kelas tutorial nanti. Okay, kelas tutorial ni kita akan bincang jawapan lah. Okay, so Medan recap balik So ini ialah jadual tadi yang Medan tunjuk. Okay, tadi tanya 9A kan? 9A, tapi bila sampai dekat A nanti kita dah tak boleh tulis A. Kita kena convert, kita kena dapatkan nilai binary. So kalau 1010 mewakili huruf A lah. Okay, tiba-tiba keluar 8D E. So 8D itu kita kena tukarkan dalam bentuk binary. So ini adalah nilai mewakili D dan E. Jangan tak tukar pula. Okay, so ini adalah contoh convert lagi. Convert je untuk awal-awal ni. Okay, kita belum masuk pada chapter 2 kita masih lagi chapter 1 minggu ni. Okay, jangan risau, kita punya kelas masih fasa ikut perancangan ni. Mungkin ada persyaratan lain tu dia baru nak start, ada persyaratan tu dia terlaju sangat dah juga. So kita maintain. Okay, so decimal tu hexa, hexa tu decimal, binary tu hexa, ni sama je tadi. Ini pun sama. Okay, contoh tadi kita bahagikan dengan 2 kan, nak dapatkan base tu right,
Untuk Hesa kita kena bagikan dengan 16 lah. Okay, tak apalah Mida bagi contoh nanti. Slide ni Mida akan bagilah supaya boleh refer lah bila nak jawab nanti dalam tutorial. Boleh? Boleh kelas? Halo? Boleh. Madam. Kan? Alah tu 1, 2, 2 insyaAllah boleh. Sebab dia banyak kiraan. So dia tak banyak sangat teori lah nak kena hafal. So ini lebih pada kiraan. Okay? You apa suka kan? Betul tak? Suka tak macam ni? Suka tak? Boleh lah. Suka. Suka baca ke suka buat perkiraan macam ni? Mestilah suka kira-kira kan? You punya modul 2 ni. Okay. So ini adalah contoh dalam slide lah. Okay, itu sahaja slide hexadesimal. Kalau Mida nak terangkan pun samalah nanti dalam tutorial Mida akan sama-sama kita bincang jawapan. Okay, so ini pun sama. Slide ni okey sangat, bantu sangat. Okay, itu saja. So yang ni confirm kan? Mida belum share kan? Betul? Mida belum share kan? Belum. Okay. So, mana? Hilang dah. Tak ada dah slide medium, hilang dah. Tak ada dah kan slide medium, betul? Dia ada. Okay. Alright, so kita dah ada 40. Mana hilang yang lain ni? Pergi mana? 40 orang je ada. Mana lagi? 2 orang. Termasuk ni kot yang tak ada tadi tu. Pergi vaksin. Ramai ke pergi vaksin? Ramai ke pergi vaksin? Ada yang tak pergi? Ada yang tak pergi? Ada yang efek teruk, demam? Minggu ni asyik ramai sudah pergi vaksin kan? Bukan kelas medium je, kelas lain pun ada juga. Okey, itu sahaja untuk kita punya kuliah, lecture untuk Sainscom. Topik 1.2 lah, 1.2. So, okay, lagi sekali Mida nak ingatkan, siapa nak buku hari ni masukkan cepat-cepat. Lepas Zuhur nanti Mida pergi JNT. Mida akan berusaha lah dekat JNT. Syuhada tolong Mida Okay, Madam. Ada tak yang tak nak buku ni? Cepat beritahu Madam. Tapi Madam memang dah booking lah. Yang tak ada tu nanti Madam, sebab student medium yang lain tu dia nak juga buku. Sebab lecturer dia orang lain tu tak prepare buku. Dia orang so print je. Ada beberapa lah extra. Nanti Madam confirm dulu lah sebab Syuhada cakap tadi 70 lebih je yang key in. Ada lagi tak yang tak key in? 212 ada tak yang belum key in? Cepat beritahu Madam. Madam tak check pun list yang you ada key in tu. Syuhada lah yang tolong Madam check. 222 ada tak yang tak nak buku? Yang dah siap print dah? Izzat? Tak. Izzat dah? Tak. So semua orang nak lah kan? Okay, apa pun Madam based on pada yang key in lah, yang bagi alamat, nombor telefon dan nama kan? Nama, alamat, nombor telefon. Madam based on pada data tu lah yang mana yang key in dalam sistem JNT Syuhada tu. Okay? So itu saja. Kalau tak ada apa-apa, Madam perlukan bantuan semua orang buat continue 1.2 1.2 soalan tutorial yang Madam bagi tu. Okay, jangan cakap Madam tak bagi lagi, Madam dah bagi. Setakat ni Sainscom, syllabus, computer system, bahagian convert untuk yang pertama, chapter 1 ni lah. Okay, logic gate tu kemudian. Logic gate tu 1.4. Itu tak akan disoal lah dalam UPS 2, UPS 1 tak ada. UPS 1 kebanyakannya tentang konsep IPO, macam mana nak lukis tu mungkinlah akan ada, ataupun tak ada pun mungkin you akan labelkan juga. Input, process, output, storage. Okay, yang tu akan ditanya juga dan juga convert ni lah. Okay, boleh kelas? Itu saja. Okay, thank you so much untuk kelas hari ini. Terima kasih. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye, Madam. Thank you. Thank you, Madam. Okay, thank you. Syuhada sekejap Syuhada. Thank you, Madam.